Masih lagi bawah topik differentiation iaitu application. Okey. Okay, application of differentiation yang mana di bawah topik ini, di bawah bahagian ini saja ada 5. Okey, 5 awak dah belajar gradient of tangent. Awak dah belajar daripada gradient of tangent tu bina equation of tangent and normal to a curve at a point. Kemudian last kali kita jumpa hari Isnin lepas, turning points. Ada 2 kaedah nak tentukan minimum maksimum, okey, bergantung kepada latihan kemahiran masing-masing. Okey. Hari ini kita beralih kepada rates of change. Okey, kita ada 5 kali kurang di situ, small changes and approximation yang terakhir. Okey, rates of change. Interpret and determine rates of change for related quantities. Okey. Okay, take for example, if two variables y and x change with time and are related by the equation y equal f of x, then the rates of change dy dt and dx dt can be related by, okay, dy dt equal dy dx times dx dt, chain rule. Kita guna pakai chain rule. Okay, so di sini akan wujudnya 3 variable. Okay, 3 variable. Y, X dan juga T. Bila sebut berkenaan dengan rate of change, mesti over dt. Mesti over dt. Okay, rate of change. So over dt. Kalau dy dx, itu bukan rate of change. Okay, dy dt, dx dt, itu rates of change. Allah. Sekejap. Okay. Okay, consider the curve y equal x square plus 1 if x increases at a constant rate of units per second. Okay, dia ada keyword di situ increases, decreases. Okay, yang itu penting. Kalau increases, so nilai dia positif. Kalau decreases, kena letak nilai negatif. Okay. At a constant rate of 2 units per second. Okay, macam mana kita nak tahu dy dx ke, dy dt ke, dx dt ke. Okay, kita tengok unit yang dia guna pakai. Kita tengok unit yang dia guna pakai. Macam contoh sekarang, okay, unit per second. So kita tahu dt. Tapi apa yang ke atas tu? Kita tengok 2 ni dia refer kepada apa? Okay, x. Dia refer kepada x. So automatically ini adalah dx dt equal 2. Macam tu. Okay, kita tengok kepada unit yang dia guna pakai. Mudah. Okay, then that is seperti mana itulah. Then the rate of change of y is given by, okay, dy dt. Ingat kalau berkenaan dengan rate of change of y, dy dt lah tu, bukan dy dx ya. Dy dt. So daripada sini dia nak tahu dy dt, rate of change of y. So ni chain rule. So ni dy over darab over dt. Okay. So apa yang nak dikosongkan tu yang sama tu, dx lah. Satu lagi unknown tu. Dia mesti ada 3 variable. Mesti ada 3 variable. So bila yang ini dapat dibina oleh awak, ini perkaitan ni dapat dibuat, ditunjukkan, insyaAllah yang lain tu mudah bagi awak. Kalau ini tak dapat nak ditunjukkan, akan ada masalah. Okey, akan ada masalah. Kita hanya perlukan 3 variable sahaja. Okey. Okey. When x equal to dy dt equals 8.
Jadi kesimpulannya, the rate of change of y is 8 units per second and y is said to increase at the rate of 8 units per second when s equal to. Nah, ini kesimpulan lah apa yang boleh kita interpret daripada data yang diberi. When x equal negative 2, dy dt equals to negative 8. The rate of change of y is negative 8 units per second and y is said to decrease at the rate of 8 unit per second when x equal negative 2. Kebiasaannya, seingat saya soalan ni biasa keluar di paper 1. Okay, soalan untuk rates of change ni biasa di paper 1. 4 markah. Okay, contoh A curve has an equation y equal x square plus 4 over x. Find. Okay, ni semua nak gunalah pengetahuan awak, kemahiran asas awak dalam differentiation. Okay, find an expression for dy dx. Okay. Jadi yang A. So y equal x square tambah 4x negatif 1. Saya buat macam ni sebab mudah sikit kita nak buat differentiation nanti. So dy dx equal 2x tolak 4x equal negatif 2. Sama ada tinggal macam tu ataupun boleh tukar pada bentuk macam ni. Tak ada masalah. Mana-mana satu lah. Okay. Kemudian the rate of change of y. Okay. Dia bagi clue dekat situ. Petunjuk pada awak. The rate of change of y. So bermaksud dy dt lah. Okay. Dia nak. Itu soalan dia. Find the rate of change of y. Okay. So when x equal 1 and x equal 2, given that x increases at a constant rate of 3 unit per second. So maklumat lain yang dia bagi adalah dx dt bila increases positif 3. Okay. So nilai x dia dah bagi untuk awak 1 dan juga 2. So perkaitan yang boleh awak buat daripada itu adalah bila dia nak dy dt, okay, equal dy over darab over dt. So pastikan yang ini dan ini samalah. Okay, dia dah guna dx kat sini. Dia bagi clue dah kat awak. So bermaksud dy dx lah ni. Macam tu cara dia. Okay, so dy dx dah ada. Ni dy dx nya. Okay, cuma masukkan ganti nilai 1 dan ganti nilai 2 lah. Kita buat kat tepi dulu. When x equal 1, dy dx equal 2 darab 1, 2 tolak 4 per 1. 2 tolak 4, so negatif 2 lah. Okay. When x equal 2, dy dt, dy dx adalah 2 darab 2, 4. Okay, 4 per 4, 1. 4 tolak 1, 3 lah. Macam tu. Okay, so ada dua jawapan lah di situ nantinya. Okay, satu untuk x bernilai 1, satu lagi x yang bernilai 2. Kita buat satu-satu lah. So dy dt yang pertama kita ambil nilai negatif 2 ni apabila x equal 1. So dy dx negatif 2, terus boleh ganti nilai negatif 2 dan darab dengan dx dt which is 3. So akan dapat negatif 6. Macam tu. Kemudian yang kedua dy dt. Okey, kita ambil nilai 3 sebagai x equal 2. So 3 darab 3, so akan dapat 9. Macam tu sahaja. Okey. Okey, yang itu penyelesaian yang diberi dalam buku teks. Okey, itu latihan untuk awak cuba nantilah. Okey. Okey, yang berikutnya adalah penyelesaian masalah melibatkan ayat. Okey, melibatkan ayat. Okey, saya cuba ya. Lama saya tak buat dah soalan bentuk macam ni. Okey. Contoh 20. The diagram on the right shows an inverted cone with a base radius 5. Dah ada dah radius 5 and a height of 12 cm pun dah ada dah with some water. Water leaks out
from a small hole at the tip of the cone at a constant rate of 4 cm³ per second. Okay, kita guna pakai unit yang dia bagi tu untuk sebagai maklumat awal. Okay, sebagai maklumat awal. So kalau cm³ per second bermaksud dV/dt lah. Cm³ tu untuk volume. Okay, so volume. 4. Okay, 4 positif negatif. When leaks out from a small at a constant rate of 4 cm³. Okay, negatif lah sebab dia berkurang. Unit tak perlulah. Okay, panjang pula. Okay, kemudian find the rate of change. Okay, so rate of change apa benda? Of the depth of water in the cone when the height of water is 3 cm correct to 4 significant figures. Okay, find the rate of change of depth. Okay, kedalaman dia. Bila kedalaman dia berkaitan dengan height lah. Okay, berkenaan dengan height. So mungkin kita boleh letakkan dH/dt. Okay, H tu mewakili height. Okay, yang tu yang tak tahu. Okay, bila dah ada dH/dt, so kita buat perkaitan. Okay, menggunakan chain rule itu. Yang penting apa yang dia nak ni. Apa yang dia nak ni. So kita buat perkaitan dH/dt equal dH over darab over dt. Jadi ada maklumat yang kita ada tadi tu ada V. Okay, so itu unknown yang berikutnya. So yang ni letak dV lah. Macam tu. Okay, settle. Yang penting perkaitan ni yang kita nak dapatkan. Okay, so kita tengok apa lagi maklumat yang boleh kita dapat. Okay, dV/dt negatif 4. Okay, Alhamdulillah. dV/dt yang ini ni dah ada nilai. So tak pening lah. Okay, yang masalahnya yang ini. dH/dV nak dapat daripada mana pula? Okay, dH/dV tu nak dapat daripada mana? Okay, sebab dia berkaitan dengan volume, so kita kena dapatkan volume of cone. Okay, volume of cone ni, kalau rezeki awak ada, dia akan nyatakan di tepi. Macam mana volume, apa formula volume of cone. Okay, formula, dalam formula dia tak akan bagi. Tapi dalam matematik adalah formula volume of cone tu, tapi dalam MAT tak ada. Okay, cuma itulah kalau ada rezeki awak dia akan letak kat tepi ni, use V equal macam tu 1/3 pi r square H. Kalau ada rezeki awak. Kalau tak nak kena tahulah formula volume bagi cone. Kalau awak tak ingat formula volume of cone, soalan ni nampak gaya ada harapan kena tinggal lah tu. Okey, awak cuba jaya pun kalau tak betul formula volume of cone akan ada masalah. Okey, sebab MAT ni lebih pada penggunaan. Okey, so volume of cone. Mana saya punya marker ni? Okey. Volume of cone adalah 1/2 pi r square. Bukan 1/2, 1/3. Okay, 1/3. 1/3. Okay, kalau awak perasan pada volume tersebut ada 3 variable. 3 variable. V, R dan juga H. Jadi kita nak H dengan V sahaja. R itu perlu dikeluarkan. Macam mana kita nak keluarkan? Okey. Okey, kita tengok perkaitan. So, tengok pada cone ini sendiri. Kan air dalam ni akan berkurang. Bila airnya berkurang, ketinggian pun berkurang. So, kita ambil ratios. Macam mana kita nak guna ratio? Okey, kita bina segitiga. Ni, segitiga. Okey, kita bina segitiga. Macam tu. So, kalau katakan cone ni, dia punya radius dia adalah 5. Iaitu kalau air tu penuh, 5. Okey, contoh sekarang ni, dia dekat sini.
Contoh. Okey. Air yang ada di dalam kon tu dekat situ. Kita tahu ke radius dekat situ? Kita tak tahu. Bila tak tahu, kita letaklah R. Sebab tak tahu. Okey, radius di situ. Okey, kemudian ketinggian. Kalau perasan ketinggian di situ, ketinggian kon adalah 12. Tapi air yang berada di sini, ketinggian dia kita tahu ke tak? Kita tak tahu. Jadi kita letaklah H. Jadi sekarang ni kita buat ratio. Macam mana nak buat ratio? Kita compare ikut persamaan mereka, iaitu radius dengan radius, tinggi dengan tinggi. Okey, contoh. Radius asal 5, radius baru R equal. Okey, tinggi asal 12, tinggi sekarang tak tahu, H. Itulah perkaitannya. Okey, itulah perkaitannya. So kita rearrange perkaitan ni. Kenapa? Sebabnya sekarang ni kita dalam formula volume ni ada V, ada R, ada H. Yang kita nak V dan H sahaja. R perlu dihilangkan. So macam mana kita nak hilangkan R? Kita rearrange yang inilah. Jadikan R sebagai subjek. Okey, R sebagai subjek. Ini darab silang lah. Darab silang. So ni 5H equal 12. Betul lah 12R. R adalah 5/12H. Itu perkaitan dia. Jadi kita dah dapat R equal 5/12H. Kita ganti dalam formula volume ni. So volume adalah 1/3. R itu R square. Okey, R square. So R-nya adalah 5/12 H. Ni kuasa 2 lah. Okey, kita cuba selesaikan. So 5 kuasa 2, 25. Okey, 12 kuasa 2, 144. 144 darab 3 yang di bawah tu. Kalkulator. 144 darab 3. 432. Okey, 432. Kalau saya salah betulkan ya. Takut syok sendiri je ni. Okey, 432 H. H kuasa 3 lah sekarang. Macam tu. 5 kuasa 2, 25 darab 1, 25 lah. 12 kuasa 2, 144 darab 3, 432. H kuasa 2 darab H kuasa 3. Okey, bila kita dah ada macam ni, kita differentiate. So dV dH. Sebab dah ada dua je variable V dan juga H. Okey, 3 datang depan darab 25 bahagi 7, 432. Okey, sekejap. 25 darab 3 bahagi 432. So 25/144. 25/144 H kuasa 2. Okey, boleh ya? Okey, tengok apa lagi maklumat yang dia bagi. Find the rate of change of the depth of water in the cone when the height of water is 3 cm. Okey, height tu dia dah bagi dah, 3 cm. Masuklah. Ganti nilai. Dalam dVdH ni, ganti nilai siap-siap. So 25/144 3 kuasa 2 akan dapat 25/16. Okey, 25/16 macam tu. Okey, dah dapat dah nilai. Alhamdulillah. So kita masukkan ke dalam dH/dt kita ni. Okey, dH/dt equal, okey, yang ada dH/dV, yang kita dapat dV/dH. Apa susah? Terbalikkan je lah. Okey, terbalikkan je. dV/dH tu menjadi dH/dV. Okey, bila terbalik, nilai pun terbalik lah. So akan dapat 16/25. Terbalik. Okey, darab dengan
dV adalah negatif 4. So akan dapat 16/25 darab negatif 4. So didapati, kalau tukar pada perpuluhan, awak boleh tukar perpuluhan je, 2.56. Kalau sekiranya nombor tu pendek. Tapi dia nak apa tu? Correct to 4 significant figures. Sekarang baru ada 3 kan? Macam mana nak jadikan 4 significant figures? Tambah je kosong dekat depan ni. So awak akan dapat negatif 2.560. Okey. Jadi ketinggian rate of change of height akan berkurang juga seiring dengan kurangnya volume. Kalau awak dapat positif 2.560, salah dah tu. Sebab apa? Air berkurang tapi tinggi bertambah. Itu maksudnya. Okey, tu dah salah. Jadi dekat sini bila air itu makin kurang, ketinggian air di dalam kun pun berkurang. Okey. Ini semua dalam buku teks lah, awak boleh tengok. Kenapa lain dengan saya? Ada kesilapan saya buat ke? dV/dt negatif 4 H3. Pi saya lupa. Allah ya Tuhanku. Okey. Patutlah pun. Tertinggal pi, minta maaf. Okey, tapi proses dia samalah. Proses dia sama. Memandangkan saya dah tertinggal pi. Okey. Jawapan akhir ni darab je lah dengan, jawapan akhir mana boleh darab dengan pi sebab dia terbalik. Ni, yang kat sini ni kena darab dengan pi ni. Okey. Yang dekat situ tu kena darab dengan pi. Masya Allah. Kesilapan saya. Okey, jawapan dia 25/16 darab. Okey, pi harus diingat. Jangan guna tekan pi pada kalkulator. Type 3.142. Okey, ramai guna shortcut. Jadi 4.90. Okey, kesilapan saya, minta maaf. Terlupa pi kat depan tadi tu. 9093. Okey, jadi dekat sini bukan 16/25 lah. Okey, itu bukan 16/25. Dia akan jadi 1/4.909. Kan kita terbalik kan? Darab dengan negatif 4. So jawapan yang sebetulnya 1/4.909 darab negatif 4. Okey, alhamdulillah jawapan samalah. Okey, saya tertinggal pi. Okey, ini jawapan akhir. Bukan jawapan ini. Ini jawapan akhirnya. Okey, harap-harap tak confuse lah. Pengiraan betul dah, tak ada masalah. Cuma kesilapan saya tertinggal pi. Okey, jadi kena ubah soal. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. The radius of a spherical balloon filled with air increases at a rate of 0.5 cm per second. Okey, dia sebut berkenaan dengan radius ya. So mestilah radius. So dr dt equal 0.5. Okey, dan find the rate of change of its volume. Dia nak rate of change of volume, dV/dt lah ni. Okey, apabila radius 4. R equal 4. Okey. So kita buat perkaitan dahulu, iaitu dV/dt equal dV over darab over dt. So daripada maklumat awal iaitu dr wujud di situ. So semestinya dr yang kena cari. Okey, dah ada perkaitannya. Okey, kita tengok maklumat apa yang dah ada. dV dr belum. dr dt dah ada. So volume. Volume apa yang nak kena cari? Itulah spherical balloon. Okey, spherical balloon.
So balloon berbentuk sfera. Apa formula untuk volume of sfera, sphere? Adalah 4/3 pi r cube. Okey. So kalau ada rezeki awak dia bagi. Kalau tak ada rezeki awak, kena recall balik lah. Macam mana cara nak recall? Kalau kita orang Islam, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam periksa kalau kita lupa, selalu kan baca Al-Fatihah pula. Selawat tu, insya-Allah. Dengan bantuan Allah, datanglah dia akan recall balik. Okey. Okey, kita teruskan. Ya, ini dah ada dua variable V dan R, so tak ada masalah lah. Okey, terus buat DV/DR saja. Kalau macam tadi dia ada 3, so kena ubah Y. Ya, ini ada 2, terus boleh buat. So 3 datang depan, 4 pi R square. Okey, so R pun dia dah bagi ni, nilai dia 4, terus boleh gantilah. Okey, 4 pi. Jawapan boleh tinggal dalam bentuk pi, tapi tengok kepada soalan. Okey, kalau sini dia kata correct to 4 significant figures. Automatically pi tu kena ganti dengan 3.142. Macam tu. Okey, R kuasa 2 iaitu 4 kuasa 2. So tekan kalkulator akan dapat 4 darab 3.142 darab 16. So akan dapat 201.1. Okay, ambil 4 nombor saja, 4 significant figures. Kemudian kita gantikan ke dalam chain rule kita, DV/DR, so tak perlu diterbalikkan. 201.1 kekal, darab dengan DR dt 0.5 pun tak perlu diterbalikkan. Terus dapat kiraan. So darab 201. Okey, bila awak nak guna kalkulator ni, sambil saya mengajar sementara saya ingat, saya bagi tip untuk menjawab. Okey, bila awak tekan kalkulator 201.1, awak kena tekan 201.1. Jangan guna pakai jawapan yang tertera pada kalkulator. Kalau jawapan yang tertera pada kalkulator kan masih lagi dalam desimal yang panjang. Okey, bila desimal yang panjang itu yang menjadikan jawapan awak jadi berbeza-beza. Bila awak tulis 201.1, tekan kalkulator 201.1 darab 0.5 macam tu. Jangan guna jawapan yang awak dapat sebelum ni yang panjang tu kan, masih pada kalkulator 201.098 macam contoh tadi kan. Terus awak darab 0.5. Jangan, elakkan. Okey, elakkan. Tekan balik 201.1 darab 0.5 tu. So awak akan dapat 100.55. Manakala dia nak 4 saja, 0.6 lah. Okey, 4 significant figure sahaja. Okey, kita tengok jawapan yang diberi dalam buku teks. Itulah 100.5 cm3 per second. Okey, kalau awak tak letakkan unit pun tidak menjadi masalah. Okey. Okey, itu latihan untuk awak cuba. Okey, hari ini kita belajar itu dahulu. Rate of change. Minggu depan, hari Isnin kita jumpa. Saya akan ajar yang terakhir. Small changes and approximations. Okay, so ada apa-apa soalan? Tak ada je. Tak ada ya? Okey, sekejap je. Saya kena ambil kehadiran dahulu. Kalau ada apa soalan, tanyalah nanti, boleh PM saya. Kadang-kadang tu saya boleh jawab, ada yang saya tak boleh jawab. Biasalah, manusia biasa ya. Yang boleh tu saya bagilah. Okey, sekejap saya ambil kehadiran. Oh, dah 61 orang ini. Kalau 61 bermaksud kita ada 65 orang sajalah yang tak datang. 61 ke 51 tu? Siapa nampak? Tu 51 ke 61? 51. 51. Okey, terima kasih. Maksudnya 15 orang lah tak masuk. Tak apa, nanti saya share
video ni untuk ulang kaji sama-sama. Bagi mungkin ada yang tak faham, tengok balik. Untungnya rekod ni itulah kan. Okey, so sekiranya tiada apa-apa, kita sambung semula minggu depan insyaAllah buat latihan berkenaan rates of change tu dulu. Okey, apa-apa boleh PM saya atau tanya kawan-kawan. So, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Thank you, Okay. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.